bersyukur kepada Allah Ta'ala dapat kita sebagai pembukaan perjumpaan kita semula. Semoga Allah Ta'ala merahmati kita, semoga Allah Ta'ala ampun dosa kita, semoga Allah Ta'ala pelihara kita, semoga bangsa kita Melayu, umat Islam dipelihara oleh Allah Ta'ala sampai ke akhir zaman dalam ketaatan kepada Allah Subhanahu Wa Ta'ala, supaya semua anak-anak muda kita dipeliharakan Allah Ta'ala daripada segala gejala-gejala buruk, supaya dipelihara Allah Ta'ala daripada terpengaruh dengan kejahatan-kejahatan yang jelek. Na'udzubillah min dzalik. Kita mohon tetap iman kepada Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Syukur kita pada Allah Subhanahu Wa Ta'ala, hari ini ada di antara kawan-kawan kita yang siap-siap nak berangkat pergi Hadramaut, ya. Pergi Hadramaut ini kita tengok belakangan hari ini banyak orang pergi ziarah Hadramaut. Hadramaut ini semua bukan pasal makan angin, ya. Pasal perintah Rasulullah. Sahabat-sahabat bertanya tentang ada apa, Nabi ceritakan mereka tentang fitnah akhir zaman. Maka sahabat-sahabat tanya, ya Rasulullah, kalau begitu perkara berlaku, ke mana kami nak bawa diri? Sahabat-sahabat ni, apa Nabi cakap mereka ambil berat, apa Nabi cakap mereka sangkakan bahawasanya lepas wafat Nabi saja akan berlakulah terus macam-macam fitnah, ya. Maka mereka bertanya, tapi jawapannya adalah untuk kita. Mereka bertanya, ke mana kami nak bawa diri wahai Rasulullah? Maka jangan berbual. Jangan berbual, di perhatian. Maka sahabat bertanya kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ke mana kami nak bawa diri ya Rasulullah? Nabi mengatakan ke Aqsal Yaman. Aqsal Yaman tu pendalaman Yaman, iaitu negeri Hadramaut, ya. Jadi kalau boleh pindah sana, ya pindah sana. Kalau tak pindah sana pun paling tidak ziarah sana. Kalau tak ziarah sana pun paling tidak ambil berat tentang sana. Paling tidak belajar daripada manhaj yang di sana, ya. Dan alhamdulillah tanah Melayu kita tu dapat sumber ilmu, sumber agama daripada sana. Sumber agama Islam kita pun dapat daripada ulama-ulama Hadrami yang datang bawa kemari sini, ya. Sampailah ke sekarang ini, syukur alhamdulillah. Mudah-mudahan selamat pergi, selamat kembali, selamat menimba ilmu, menjadi generasi pelapis bagi alim-alim ulama, yang patah tumbuh, yang hilang berganti. Mudah-mudahan dengan anak-anak muda kita berangkat ke sana, dapat menuntut ilmu, dapat belajar, dapat balik jadi ulama-ulama sejati, ulama-ulama akhirat, ulama-ulama kerohanian, yang dapat dipelihara oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Sambung baca kitab Bustanul Arifin kita sampai muka surat, ya, 111. Sebelum itu, ya, saya ucapkan setinggi-tinggi terima kasih dan penghargaan bagi pihak AJK Masjid semua, ya. Walaupun kita dalam PKP, saya tak dapat datang kemari, tak boleh bergerak, kuliah-kuliah tak dapat on. Tetapi alhamdulillah pihak AJK masih tetap juga hendak kuliah ni diteruskan. Maka diteruskan, saban bulan kuliah ni tak stop. Menerusi internet, Siapa yang ikut-ikutlah, siapa yang tak ikut boleh tengok, ada rakaman, ya, katanya, ya. Ada rakaman, boleh tengok daripada internet kuliah-kuliah kita ini. Alhamdulillah, dan sekarang ini kita dapat berjumpa semua kembali. Dan tadi baru kita bincang dengan kawan-kawan kitab-kitab yang kita baca, seperti kitab Bustanul Arifin, kitab Idah Habib Muhammad bin Abdullah An-Nadrus, kitab Miftahus Sarair Syekh Abu Bakar bin Salim. Semua kitab-kitab ditulis oleh ulama-ulama sufi, ya. Ulama-ulama sufi, ulama-ulama kerohanian. Di samping kita kagum dengan isi kandungan kitab ini, kita juga merasa begitu mengkagumi akan karakter imam-imam yang menulis kitab ini. Mereka ni ulama-ulama besar, tuan-tuan sekalian. Tetapi menjadi adabnya orang-orang alim makin tinggi, makin tunduk. Maka menjadi perkara yang dihargai oleh mereka. Perkara yang di-appreciate oleh mereka. Perkara yang menjadi minat mereka ialah sebagaimana yang dalam kitab-kitab ini. Kita minatnya lain. Sukanya lain, ya. Mereka punya minat perkara-perkara kerohanian gini dan mereka faham dan mereka appreciate. Macam Imam Nawawi ini dah tinggi. Imam Nawawi ini dah cukup tinggilah dalam mazhab kita Syafi'i, ya. Ulama-ulama terkemudian di antara ulama rujukan yang dikatakan paling tinggi dan muktamad itulah Imam Nawawi. Jangan kita sangka, ya, kita sikit dah belajar sikit nak cakap tentang wali-wali, nak cakap tentang orang saleh, nanti orang bilang dia ni ta'assub lah, dia ni percaya keramat lah, apalah. Ini Imam Nawawi ni, Imam Nawawi. Dia tukil kisah-kisah wali-wali, dia tukil kisah-kisah alim-alim ulama, menjadi inspirasi bagi diri dia, menjadi inspirasi bagi dia, menghargai golongan-golongan yang begini. Begitu dalam hati orang-orang salihin, tuan-tuan sekalian, penuh tawaduk dan mereka mengkagumi apa yang dikaruniakan oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Kerana hanya Jauhari mengenal manikam. Apabila dia dapat mengenal manikam, bermakna bahawasanya Jauhari lah dia tu. Kalau dia tak kenal manikam, bermakna bukan Jauhari dia. Manikamnya dah tentu special, kilat, indah, cantik, berharga. Jauharinya pun tak kurang juga.
Jauhari itu siapa? Jauhari itu ahli permata. Kadang kita tanya kawan kita, apa makna Jauhari mengenal manikam? Melayu kenal keling. Melayu Jauhari, manikam keling. Bukan. Jauhari itu ahli permata. Manikam tu batu permata. Bukan manikam. Hanya Jauhari mengenal manikam. Manikam tu batu permata yang indah. Hanya ahli permata yang mengenal. Kau tak kenal, tengok batu apa ni dicampak longkang. Allah. Berapa banyak batu-batu permata dah dicampak ke dalam longkang oleh orang-orang yang bukan Jauhari. Tak apa, kau campaklah. Kami pungut. Kami pungut. Bahkan ulama-ulama ini, mereka yang ditukil oleh Imam Nawawi di sini, mereka bukan manikam. Mereka bukan permata. Bahkan mereka bintang. Ulama-ulama ini adalah bintang, tuan-tuan sekalian. Salah besar kalau kita mengatakan ulama-ulama ini adalah permata. Ana hargai ulama. Ana pandang mereka seperti permata. Permata kau boleh susun, taruh kat cincin. Ulama kita tak boleh susun. Ulama kita tak boleh susun, ulama kita tak boleh atur. Ulama untuk kita ikut dia, bukan kita susun dan atur dia. Nah, orang awam macam kita, ulama bukan untuk kita atur. Ulama untuk kita, bukan untuk kita susun. Ulama bukan kita ikut tertib kita. Ulama kita kena ikut tertib dia dan arahan dan panduan dia. Kita pandang ulama, orang abid pandang ulama saja macam bintang di langit. Macam mana nak nyusun bintang di langit? Ikut panduan bintang di langit. Ini kan pula kita yang jauh di bawah orang abid. Pandang alim-alim ulama lebih tinggi daripada bintang di langit. Boleh kita atur bintang di langit? Tak sayur dia kau cuba atur bintang di langit. Kau cuba nak atur bintang di langit, kau dongak lama sangat-sangat, kau cuba nak capai, tangan kau terbakar. Tangan kau terbakar. Maka ulama itu tak sayur dia kita jadikan mereka seperti permata. Bahkan mereka bukannya kita jadikan mereka seperti bintang. Bahkan mereka memang bintang. Mereka memang bintang untuk kita ikut panduan. Begitulah tuan-tuan sekalian. Sampai kita kepada muka surat 111, ya betul? Perkara ke 43. 43. Alhamdulillah, terima kasih. Cuba saya nak tengok angkat tangan. Akak-akak pun. Siapa yang ikuti kuliah ini dalam internet? Ada juga ya, alhamdulillah. Kita kalau cakap dalam internet, kita tak tahu-tahu. Kita kat rumah ada juru rakam. Masa PKP tak boleh orang datang rumah. Tak boleh ada kuliah-kuliah kan. Maka satu orang juru rakam, 2-3 orang datang. Kenapa kena ada 2-3 orang? Supaya nama majlis ilmu tu ada. Maka setiap majlis saya bilang, ya Allah, aku hadirkan kawan-kawan aku yang sedang ikutin dalam majlis ilmu ini. Kalau tak ada orang datang, tak ada majlis ilmu. Tak ada majlis ilmu, macam mana aku nak hadirkan orang ke majlis ilmu? Pasal tak ada majlis ilmu. Jadi perlu ada 2-3 orang paling datang, satu orang bantu saya buat rakam, 2-3 orang hadir sebagai mewujudkan yang nama majlis ilmu. Ada wujud majlis ilmu, barulah aku boleh, ya Allah, aku hadirkan sekian kawan-kawan yang mengikuti secara internet ke majlis ilmu ini. Dan dalam hati kita, ada ramai ke tidak tengok ni? Antara 2-3 orang tak apa, kita cakap saja. Kadang saya tanya kawan, berapa ramai yang tengok? Nanti dia bilang sekian-sekian. Alhamdulillah, Alhamdulillah ya. Dapat juga kita belajar walaupun dalam macam mana suasana sekalipun. Muka surat 111, kitab saya. Kitab lain ada banyak version yang lain ya. Muka surat 111 sampai pada perkara ke-43. Dia tukil kalam-kalam alim ulama ya. Berkata Imam Asy-Syafi'i rahimahullah ta'ala, siapa yang sangat syahwatnya terhadap dunia, nescaya ia akan menjadi hamba bagi ahli dunia. Dan siapa yang suka meminta, nescaya hilanglah daripadanya rasa kerendahan diri kepada Allah Ta'ala. Betul. Orang kalau nafsu syahwatnya terhadap dunia, nak mewah, nak pangkat dan kedudukan, bukan hanya dia hina terhadap dunia tau. Dia kena jadi hina, jadi hamba bagi ahli dunia. Ahli dunia, kalau jadi khadam, ikut tok syekh, ikut baik dia pun tak apa. Kiai tak akan suruh, tapi kita buat dapat pahala besar. Jadi khadam bagi ahli dunia. Ahli dunia tu saja dah satu kegiatan yang tak bagus. Mencintai dunia saja dah tak bagus. Khadam mencintai dunia dah tak bagus. Jadi ahli dunia, betul-betul ahli dunia, lagi perkara yang tidak elok. Jadi hamba pada ahli dunia, maknanya bawah punya bawah. Bawah punya, istilah bahasa sedapnya lah kita bilang ya. Bahasa sedapnya jadi pecacai. Kau jadi pecacai. Allah. Sanggup jadi pecacai. Dengan orang-orang ahli dunia kau sampai terhege-hege. Sampai bukan main kau depan orang-orang ahli dunia, bukan main terbongkok-bongkok. Ya tuan, ya tuan. Menyampah kita tengok Allah. Dengan ulama kau bukan main tinggi lagi. Jadi hamba kepada ahli dunia ya. Jadi hamba kepada ahli dunia ya. Imam Haddad sebut dalam kitab apa hikamnya ya. Mencintai ahli dunia saja sudah membuat hati kita keras.
Betapa kalau bergelimangan dengan mereka, bercampur gaul dengan mereka. Betapa kalau kau sebahagian daripada mereka. Betapa lebihlah lagi ya. Minta maaf lah ya, orang-orang ahli dunia janganlah marah. Ini ulama punya pandangan mengenai anda ya. Begitu ya. Jadi dan siapa suka meminta-minta, nescaya hilanglah daripadanya rasa kerendahan diri kepada Allah. Minta kepada Allah, mohon kepada Allah, rasa rendah kepada Allah. Minta pada manusia, nanti dengan Allah jadi sombong. Dengan Allah dia jadi hilang rasa kerendahan pada Allah. Apa maksud hilang kerendahan pada Allah Ta'ala? Jadi tak redha dengan Allah punya decision terhadap diri dia. Tak redha dengan Allah punya takdir terhadap dia. Itu sombong, menghilang kerendahan pada Allah Ta'ala. Allah bikin dengan dia apa semua. Kenapa Allah bikin sama dia? Semua dia tak happy. Dia minta tolong manusia. Allah tentukan sama dia. Dia tak redha dia minta tolong sama manusia. Suka meminta-minta. Minta pangkat, minta kedudukan, minta harta, minta position, minta itu, minta ini semua. Walhal apa Tuhan dah tetapkan untuk engkau, engkau tidak mahu minta. Kau jadi apa? Hilang rasa rendahnya pada Allah. Hilang rasa rendah pada Allah bukan hanya tidak minta kepada Allah. Tak minta pada Allah Ta'ala tu pun dah kira sombong. Bahkan jadi bangkang Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Protes Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Kritik Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Kritik dalam hatinya. Ya Allah kenapa gini, ya Allah kenapa gini. Lantaran dia tak happy, maka minta tolong dengan fulan, minta tolong dengan fulan, minta dari fulan, minta dari fulan. Suka meminta-minta, hilang rasa kerendahan diri kepada Allah Ta'ala. Hamba boleh hilang rasa rendah diri pada Allah Ta'ala. Ada hamba yang setara dengan Allah Ta'ala. Ada hamba yang lebih tinggi daripada Allah Ta'ala. Siapa maha tinggi, siapa hamba, siapa Tuhan maha agung, ya Allah, ampunkan dosa kami, ya Allah. Wahai Tuhan maha perkasa, wahai Tuhan maha besar, wahai Tuhan maha agung, ya Allah, engkau Tuhan, ya Allah, engkau layak dipuji, ya Allah, hanya pujian bagimu saja, ya Allah. Keagungan hanya milikmu saja, ya Allah. Kekerdilan adalah bagi kami, ya Allah. Hina adalah bagi kami, ya Allah. Lemah adalah kami, ya Allah. Buruk adalah kami, ya Allah. Namun kami berani dahaka padamu, ya Allah. Ya Allah, minta ampun, ya Allah. Minta redha, ya Allah. Jangan kau palingkan hati kami, ya Allah. Tetapkanlah iman kami, wahai Tuhan kami yang maha agung, maha mulia, ya Allah. Ya. Jadi kalau orang banyak meminta-minta, jadi hilang dia punya rasa rendah diri pada Allah. Bukan hilang rasa rendah diri pada Allah Ta'ala, hanya tidak minta kepada Allah. Bahkan dia dare to protes Allah Ta'ala. Protes macam mana? Protes dalam hatinya. Dapat apa semua tak redha. Dapat apa semua tak redha. Lebih-lebih lagi Allah bukakan dia ada kawan-kawan yang boleh memenuhi kehendak dia. Dia sakit. Dia ada kawan-kawan yang boleh membuat dia bukan hanya sembuh sakit, lebih sihat daripada dahulu. Allah beri dia miskin. Memanglah usaha kena usaha, doa kena doa. Tapi kalau berserta dengan redha juga, berserta dengan harap juga, berserta dengan syukur juga, terus lupa Allah, dia rasa kawan dia lah yang melepaskan daripada masalah. Dia rasa kawan dia itulah tempat dia terhutang budi. Kawan dia itulah tempat dia bergantung dan bersandar. Allah. Susah ya orang begini ya. Allah pasal suka meminta-minta. Dia dah hina, Allah Ta'ala hinakan dia lagi. Dan ketika itu semua berlaku, Allah sedang perhatikan dia. Hamba buat begini kepada Tuhannya. Hamba membesarkan hamba lainnya. Hamba tidak mengagungkan yang maha perkasa. Berkata Imam Syafi'i rahimahullah ta'ala, siapa yang suka dibukakan Allah akan hatinya dan suka mendapatkan ilmu, maka hendaklah ia bersunyi diri dan mengurangkan makanan dan meninggalkan bergaul dengan orang-orang yang bodoh, dan juga tidak bergaul dengan ahli ilmu yang tidak mempunyai kesedaran dan sopan santun. Subhanallah. Ilmu dari Allah Ta'ala ya. Siapa yang Allah Ta'ala bukakan hatinya, futuh. Itu namanya futuh ya, futuh. Dan siapa yang Allah Ta'ala, siapa yang Allah Ta'ala bukakan hatinya dan suka mendapatkan ilmu dari Allah Ta'ala ya. Ilmu belajar lain cerita. Ilmu laduni lain cerita. Ilmu karuniaan Allah Ta'ala yang berbentuk fahaman, kesedaran, keinsafan. Termasuklah juga ilmu yang kita belajar. Di ilmu tu ada dua. Ada ilmu kasbi, ada ilmu hasbi. Ilmu kasbi tu ilmu yang kita usahakan. Ilmu hasbi tu yang Allah Ta'ala ilmu kasbi dan juga ilmu
Wahbi yang diberi oleh Allah Ta'ala. Bukan Wahbi. Wahbi tak berguna. Ilmu yang diberi oleh Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Ya. Jadi yang Allah Ta'ala berikan ilmu tu ya. Jadi yang hatta ilmu yang kita belajar pun tak akan dapat. Salah satu caranya Imam Syafi'i sebutkan begini ialah tu apa? Hendaklah dia bersunyi. Kalau dia bersunyi, dia zikir hanya Allah, hanya dia ingat Allah, maka Allah ingat dia. Kalau dia ingat Allah ketika dalam diri dia, maka Allah Ta'ala ingat dia dalam diri Allah. Itu secara personal Allah Ta'ala ingat dia. Maka Allah Ta'ala akan memberikan dia ilmu dan keperluan dia tailor-made, khas untuk dia sahaja. Kerana dia mengkhususkan untuk Allah, maka Allah mengkhususkan untuk dia. Dia bersunyi ingat Allah, bersunyi dengan Allah, bersunyi hanya dia dengan Allah, bersunyi hanya dia, jiwanya menyeru keagungan Tuhannya, bersunyi dalam khalwat dia, bersunyi dan mengurangkan makanan. Banyak makan, banyak jadi benak akal fikiran. Banyak makan jadi benak akal fikiran, tidak pintar, tak dapat masuk ilmu ya. Belajar pun tak dapat, ini kan pula tak belajar lagi tak dapat ya. Dan juga apa? Meninggalkan bergaul dengan orang-orang yang bodoh. Orang-orang bodoh ni siapa tuan-tuan sekalian dia? Siapa yang bodoh? Yang tak pas tinggi lah, semua bodoh belaka. Tak pas tinggi, tak ada kelulusan tinggi tu bodoh belaka. Bukan. Bodoh cakap memang begitu sebagai bodoh. Yang bahkan bodoh tu orang yang sebagaimana adalah lawan bagi yang pintar. Yang pintar tu siapa? Sahabat tanya kepada Nabi, yang pintar tu siapa ya Rasulullah? Yang pintar ialah orang yang merendahkan hawa nafsunya, kemudian bersiap-siap mengingati mati dan bersiap-siap untuk apa sesudah mati. Itu yang namanya pintar. Itulah namanya orang-orang yang pintar ya, ingat akhirat. Maka tinggalkan orang-orang bodoh, ialah orang bodoh yang opposite yang itu. Yang tidak menghinakan dunia. Mereka tak nilai tidak bersiap sedia untuk perkara yang pasti akan datang, iaitu maut. Begitu ya. Orang-orang bodoh, nanti engkau tak dapat ilham daripada Allah Ta'ala. Hanya engkau dibukakan minat sebagaimana mereka minat. Kemudian jangan banyak bercampur dengan ulama-ulama, orang-orang alimah, dengan ahli ilim yang tidak mempunyai kesedaran dan sopan santun. Ahli ilim tapi tidak kesedaran bahawasanya dia akan disoal oleh Allah Ta'ala. Ahli ilim bahawasanya yang kau nama kau ahli ilim tu Allah Ta'ala dah beri kau ilmu, masih kena sesuai akhlak dan adab kau dengan ahli ilmu. Dan tidak ada sopan santun. Tidak ada sopan santun, tidak ada adab. Ada orang alim yang tidak ada adab. Nombor satu, tidak ada adab dengan Allah Ta'ala. Tidak ada sopan santun. Allah dah beri dia ilmu, dia jual ilmu dia untuk dapat dunia. Allah dah beri dia ilmu, dia bangga dengan ilmu dia. Allah dah beri dia ilmu, patut dengan dia ilmu, dia appreciate orang-orang berilmu lain. Bahkan dia pandang hina pada orang itu. Semua tu orang-orang berilmu yang tidak ada adab, tidak ada sopan santun ya. Jauhkan. Nanti kau dapat ilmu macam mereka nanti. Nanti kau jadi seperti mereka. Baik, nak dapat ilmu, ya kita balik semula, nak dapat futuh dan ilmu daripada Allah ya. Futuh, pembukaan daripada Allah Ta'ala. Dan inilah yang Imam Haddad sebut ya. Orang yang tidak ada wirid, tidak ada warid. Tidak ada wirid, tidak ada warid. Warid inilah pemberian ilmu daripada Allah Subhanahu Wa Ta'ala, yang diturunkan oleh Allah Ta'ala, berbentuk fahaman, keinsafan, kesedaran, views in certain thing, concept of mind, semua daripada Allah Subhanahu Wa Ta'ala, bukan daripada orang dunia, bukan daripada nafsunya. Yang kadang-kadang orang lain tak faham, kok dia boleh faham. Yang orang lain lihat benda lain, dia pula lihatnya cara lain pulanya. Cara dia punya pandang tu dari Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Nombor satu, kena dalam bersunyi itu dia irit pada Allah Ta'ala, zikir pada Allah Ta'ala, ingat Allah Ta'ala. Apabila dia ingat Allah, Allah ingat dia. Dan apa ada yang pada diri dia ialah kerendahan dan dosa. Ada pada Allah Ta'ala macam-macam anugerah. Maka dia buka pada Allah Ta'ala ketika dia sendirian, dia buka dalam diri dia tu, dia buka seluas-luasnya pada Allah Ta'ala. Dia buka hina dia, dia buka jahat dia, dia buka jelek dia, dan dia buka keagungan Allah sebesar-besarnya. Kalau dah hamba membuka, Allah Ta'ala pun membuka. Hamba buka kerendahan, Allah buka ketinggian. Apabila Allah Ta'ala buka ketinggian, maka fahamlah dia, dapat faham dan melihat benda-benda yang tinggi-tinggi yang orang tak faham, dia boleh faham. Tidak blank otaknya, tidak blunt otaknya, ya, tajam dan pintar.
Tidak ada wirid, tidak ada warid, kata Imam Haddad, ya. Jadi itu pentingnya. Dan tidak boleh wirid kalau dia hanya bercampur gaul dengan manusia. Maka dia bersendirian, dia banyak wirid, banyak zikir, ingat Allah Ta'ala, maka kadang dia pilih Allah, maka Allah pilih dia. Maka datanglah fahaman yang lain-lain, fahaman yang apa, yang bukan kita bilang yang aneh-aneh, ya, bukan fahaman yang lain-lain itu menyeleweng punya fahaman, ya. Fahaman yang dipandu oleh Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Yang orang lain boleh tak nampak, dia boleh nampak. Yang orang boleh tak sedar begitu, dia boleh sedar begitu. Yang orang lain boleh tipu, dia boleh nampak tipu daya orang, dia boleh nampak tipu daya hamba-hamba Allah terhadap hamba-hamba Allah. Maka orang ni dapat nak caranya macam mana? Banyak bersunyi. Banyak bersunyi. Tak campur orang-orang ahli bodoh. Tidak campur dengan orang ahli ilmu yang tidak ada kesedaran, ya. Tak bercampur tu maksudnya tak bercampur macam mana, ya? Tak bercampur itu berbagai-bagai makna tak bercampur, ya. Kalau kita baca dalam kitab Minhajul Abidin, Ihya Ulumuddin, sebut tentang uzlah mengasingkan diri itu berbagai-bagai punya cara. Berbagai-bagai punya cara. Sampailah beberapa tahap, sampailah termasuklah beruzlah mengasingkan diri secara fizikali. Tak campur orang langsung. Tidak dia keluar rumah kecuali untuk sembahyang jemaah dan sembahyang Jumaat sahaja. Keperluannya semua ada tertampung semua. Keperluan ada tertampung semua. Bahkan setengah orang, kalau dia pergi sembahyang jemaah dan sembahyang Jumaat pun boleh terjejas dia punya connection dengan Allah Subhanahu Wa Taala. Maka dia cari tempat yang tak payah sembahyang Jumaat, tak payah sembahyang Jumaat, tak payah sembahyang Jumaat, tak payah sembahyang jemaah. Di mana tu? Di tempat-tempat bersendirian, tempat-tempat khalwat di gunung-gunung, ya, di sendirian. Tu kita bilang orang betapa, kata orang Melayu, orang betapa, orang petapaan. Sendiri khalwat kepada Allah Taala. Di Hadramaut tu banyak tempat ma'bad-ma'bad, tempat ibadat-ibadat, ya. Tepi-tepi pinggir bukit, tepi di lereng gunung, tepi pantai yang sunyi sepi. Di antara tempat ibadatnya Sayyidina Umar Muhdar, ya. Di tepi pantai Syarma namanya. Pantai Syarma tu lebih kurang dekat dengan Mukalla lah. Dari Tarim lebih kurang 5 jam boleh sampai. Ya, pantai Syarma tu sampai sekarang ni setiap malam tau, dia tak tunggu musim tau. Tak macam apa PCB, Pantai Cinta Berahi, ya. Tak seperti apa kalau Terengganu apa pula pantai apa? Pantai apa? Dia tak tunggu musim. Setiap malam penyu naik berteluh. Berpuluh-puluh pantai Syarma tu penyu naik berteluh. Setiap malam penyu naik berteluh. Puas-puas nak makan telur penyu di sana. Boleh ambil berapa banyak nak ambil pun boleh, tak ada siapa. Sunyi sepi sampai begitu, sampai penyu naik tiap-tiap malam berpuluh-puluh. Dan anjingnya bukan main besar-besar. Kalau anjing itu kalau kita datang duduk sana dia tak kacau. Mula dah dekat 12.30 malam aja, bukan tengah malam, dia mula halau kita dari pantai. Datang terpa kita, gonggongkan kita, menyeringaikan kita. Tak berani nak stay. Maka sunyi lepas tengah malam tak ada manusia. Di situ tempat makbadnya Sayyidina Umar Al-Muhdar. Begitu tempat ibadatnya. Tempat yang seumpama begitu. Yang tak ada manusia pun boleh datang. Tempat ibadatnya begitu. Sampai begitu punya tempat ibadat. Sampai kalau perlu dia mengasingkan diri, mengasingkan sampai begitu sekali. Sampai begitu sekali, ya. Kerana apa? Memilih tempat yang khas, hanya dia boleh tidak ingat lain kecuali ingat pada Tuhannya sahaja. Sampai begitu sekali. Ataupun termasuklah mengasingkan diri, berpindah ke negeri yang tidak ada dia godaannya. Untuk engkau boleh duduk sini, tak ada masalah. Untuk engkau boleh handle segalanya. Untuk engkau iman kau cukup strong berada di sini. Untuk aku lemah, maka orang-orang yang sakit perlu masuk hospital tak? Maka dia berpindah ke negeri di Hadramaut umpamanya. Dia pindah ke negeri yang orang tak kenal dia. Dia pindah ke negeri yang dia tak kenal orang. Dia pergi ke negeri untuk bawa diri hampirkan. Sama ada sampai kat tempat sunyi ataupun kat tempat kota tapi kota lain, bukan kota kebiasaan dia. Ataupun termasuk mengasingkan diri ini, dia di tengah-tengah orang. Pergi pasar, pergi pekan, pergi majlis ilmu. Tengok keperluannya. Tetapi dia hadir dengan orang hanya setakat zahirnya. Tidak aku attend kepada engkau kecuali atas arahan Tuhanku. Maka aku pandang engkau bukan sebagai
orang yang aku nak approach, aku pandang kau sebagai orang yang Allah hantarkan. Jadi dia punya deal dengan orang yang hampir dengan dia tu, semua tu pun adalah lantaran Allah. Maka dia tak lepas dengan Allah. Dan dia zahirnya aja dengan manusia, tetapi dia punya rohani dengan Allah. Senantiasa panggil Allah, bicara Allah, ingat Allah, tegur sapa dengan Allah, merayu Allah. Jadi dia punya bual-bual dengan kita pun setakat bual-bual yang atas dasar syariat. Begitu dia berpaling sejenak daripada kita saja, sejenak, few second saja dia kontak Allah. Sampai begitu ya. Itu yang kiranya dia mengasingkan diri. Mengasingkan diri. Nanti Allah berikan dia macam-macam. Allah berikan dia faham. Tetapi di balik ini semua, kau mengasingkan diri ke, pindah Hadramaut ke, baca kitab ke, pergi uzlah ke. Di balik ini semua mesti ada satu dia punya yang kita kena prihatin, tak boleh ada dosa. Ada dosa batal ini semua. Ada dosa batal ini semua. Kau duduklah berzikir satu hari sampai puluhan ribu. Kau pindahlah ke tempat negeri baik. Kau ceramahlah orang. Kau sembahyanglah sendiri tengah malam. Tetapi besoknya kau sambung dengan zikir, dengan maksiat, dengan dosa, batal semuanya. Kena sanction daripada Allah Ta'ala. Kerana dosa tu menggelapkan hati. Dosa tu adalah menggelapkan hati. Dosa menggelapkan hati. Jadi kita dengar gini, kita wah, ana mau pergi suluk. Kita dengar ini, wah, ana mau sendiri, ana tak campur, ana cari orang-orang kiai-kiai yang betul-betul saja umpamanya. Tapi ana masih suka dengar radio. Tapi ana masih suka bual-bual yang tidak-tidak. Tapi ana masih suka pandang gambar-gambar yang haram. Sorry lah, apa yang anda buat hanya sia-sia belaka. Tapi anda dapat juga something. Anda hanya rasa anda dapat sesuatu. Hanya rasa, tapi anda tak dapat apa-apa pun sebetulnya. Begitu ya. Jadi semuanya on top of all this semua, ada satu pantang besarnya, dosa. Dosa, ya, dosa. Baik. Potong cakap sikit. Terus saya pesan dengan kawan-kawan. Kita akhir zaman kan banyak ujian kan, banyak fitnah, macam-macam orang. Kadang-kadang kita ingat kita saja tau. Kalau kita dengar kawan kita kena lagi teruk pada kita. Dah jatuh ditimpa tangga, jatuh mereka kena Allah macam-macam. Pada akhir-akhir zaman ini, kalau kita kepingin nak rasa aman daripada segala ujian, apa patut kita kena buat? Kalau kita ingin nak rasa aman daripada segala ujian, apa patut kena buat? Buat maksiat. Banyak. Nanti engkau rasa aman daripada ujian. Setakat rasa aman, tapi sebetulnya tak aman. Kalau kau kepingin nak rasa aman, setakat rasa macam aman. Setakat rasa aman, tapi sebetulnya tak aman. Sebab orang kalau tinggalkan maksiat, orang tu akan diuji oleh Allah. Orang kalau tinggalkan maksiat, dia nak taat pada Allah, makin Allah uji dia macam-macam. Begitu dia buat maksiat, dia rasa hidupnya okey, happy. Tu kenapa? Pada dia, apa dia nak semua, fulfill hati dia. Terisi, terpenuh semuanya. Dan syaitan pun tak kacau dia. Syaitan pun tak bisikkan dia. Syaitan pun tak bisikkan rakan-rakan dia untuk dengkikan dia. Untuk kacaukan dia, untuk komplainkan dia, untuk apa semua. Kerana apa? Dia dah masuk dalam membership. Jadi kalau ingin nak rasa aman, buat maksiat. Kalau boleh banyak. Nanti rasa aman. Setakat rasa aman. Bukan apa menikmati aman. Begitu ya. Jadi akhir zaman ni kalau kita dah banyak ujian, tuan-tuan sekalian dia, kalau kita boleh atasi, kita memang nak atasi. Ujian sakit, ujian ekonomi, ujian pergaulan, ujian apa semua. Kalau kita boleh atasi, memang kita nak atasi. Tapi kadang-kadang beyond our control, tak boleh, tak mampu. Maka kalau tidak boleh menghindarkan diri daripada segala masalah, maka apa nak buat? Redalah terhadap ketetapan Allah Ta'ala. Reda, sabar sambil doa dan puji Allah. Puji Allah. Ya Allah, Engkau bijak, Ya Allah. Apa yang Kau timpakan pada aku, Ya Allah, aku harap inilah merupakan satu kafarah bagi dosa-dosa aku, Ya Allah. Dan aku harap inilah merupakan satu anugerah daripada-Mu, Ya Allah. Maka aku syukuri atas nikmat yang aku tak nampak di balik ujian-Mu ini, Ya Allah. Jangan lupa. Ya, jangan. Jadi, apa kita dalam akhir zaman ni banyak ujian kita dapat. Yang tak dapat ujian tu yang bahaya. Yang rasa tak ujian bahaya. Kerana orang salih akan rasa macam-macam ujian. Akan macam-macam ujian. Tengok tanah Melayu kita macam-macam dapat ya, macam-macam ujian. Hopefully ini satu preparation untuk Allah Ta'ala membersihkan bangsa Melayu kita, umat kita, untuk menghadapi zaman getir yang lebih akan datang lagi.
to toughen, to clean up kita punya hal ehwal, supaya sebagai satu peringatan, sebagai satu persediaan untuk waktu yang lebih getir yang akan datang, ya. Baik. Ke-40, berkata Imam Syafi'i rahimahullah taala, simpanan yang paling bermanfaat ialah takwa, dan simpanan yang paling berbahaya ialah permusuhan. Simpanan paling bermanfaat ialah takwa. Anak ada simpanan takwa, selamat, kat mana-mana pun boleh spend. Kalau kita ada simpanan duit, kalau orang beribadat duit lah, anak ada simpanan makanan, safe tak? Rosak juga. Anak ada bawa simpanan banyak, mi goreng, kuih kaswi, roti canai, tak makan bos, rosak juga, basi juga. Anak ada simpanan beras, padi, jagung, lama-lama rosak juga, ya tidak? Anak ada simpanan duit, lagi better lagi lah. Nak beli makan boleh, nak beli minum boleh, nak beli pakaian pun boleh. Lagi selamat lagi kalau kau ada simpanan takwa. Apa yang kau perlukan, kau taruh ini bahan. Jadi, kalau kau ada duit untuk belanja, kau belanja duit plus masukkan takwa di situ, selamat perbelanjaanmu. Engkau tidak ada duit, kau perlukan sesuatu, sementara kau belum ada duit untuk bayar, kau pakai takwa dulu. Ada duit, pakai duit untuk belikan keperluan kita. Sementara belum ada duit, pakai takwa untuk keperluanmu. Dengan takwa terbitlah, dengan takwa keluarlah di situ, keluar di situ redha, keluar di situ redha dan sabar. Follow upnya rahmat daripada Allah Taala, takwa. Untuk achieve dan juga untuk apabila kau tidak achieve, itulah simpanan paling baik. Simpanan paling baik yang boleh dipakai ketika kamu ada dan ketika kamu tidak ada. Duit hanya boleh dipakai kamu ketika kamu ada. Ketika kamu tak ada, duit tu tak boleh dipakai. Takwa boleh pakai, boleh diaplikan senantiasa di mana-mana sekalipun. Ketika kamu ada duit, ketika kamu sihat, aplikan takwa, jadi taat. Aplikan takwa, jadi jimat. Aplikan takwa ketika tak ada duit. Aplikan takwa, jadi sabar. Jadi sabar. Aplikan takwa, jadi redha. Aplikan takwa lagi, bukan sabar, bahkan syukur. Alhamdulillah aku dapat ujian begini. Fantastic. Bekalan paling baik, simpanan paling baik ialah takwa. Takwa. Ada makanan, aplikan takwa. Maka kau tak makan kecuali yang halal. Tak ada makanan, aplikan takwa. Ikat perut sedikit, ikut macam mana contoh Rasulullah. Ada takwa, itulah simpanan paling baik, kata Imam. Simpanan paling baik, takwa boleh diaplikan, boleh dibelanjakan takwa tu dalam macam mana situasi sekalipun, dan bagaimana kau belanjakan dia, selamat jadinya. Gunakan takwa. Watazawwadu fa inna khairaz zadi taqwa. Berbekal-bekallah kamu, dan sebaik-baik bekalan adalah takwa. Takwa. Maka simpanan paling baik adalah takwa. Kalau banyak duit tak ada takwa, tak selamat. Banyak sihat tak ada takwa, tak selamat. Banyak makanan tak ada takwa, tak selamat. Banyak ilmu tak ada takwa, tak selamat. Walau tak ada apa-apa, ada takwa, kau akan peroleh macam-macam nanti daripada Allah Ta'ala. Allah akan jadi your provider. Allah akan fulfill your requirement asal ada takwa. Ada takwa, itulah simpanan paling baik. Betul, orang saleh simpannya takwa saja. Takwa diserah sama Allah Taala macam-macam. Kalau ada duit, tukar. Pergi Jepun, boleh tukar jadi yen. Pergi Amerika, boleh tukar jadi dolar. Pergi Siam, boleh tukar jadi baht. Betul ya? Pergi Afrika, boleh tukar jadi, tak tahulah apa duit Afrika. Begitu ya. Ada takwa. Ada takwa, tukar pada payah jadi sabar, tukar pada senang jadi syukur, tukar pada mewah jadi pemurah. Subhanallah, boleh tukar. Dia lebih manfaat daripada mata wang. Mata wang setakat boleh tukar, mata wang boleh tukar. Pergi shopping center, tukar dapat barang, wang kan. Tetapi takwa kau tukar dalam macam-macam situasi, semua jadi manfaat belaka. Simpanan paling baik adalah takwa. Dan simpanan paling berbahaya ialah permusuhan. Permusuhan adalah simpanan paling bahaya. Kalau ada simpan permusuhan dalam hati, takwamu pun akan rosak. Kalau simpanan ada permusuhan dalam hati, amalan pun akan jadi rosak. Kenapa? Kalau permusuhan, bangkitkan jadi dengki. Kalau dengki, pahala kita pindah tempat dia, dosa dia pindah tempat kita.
Kalau simpan permusuhan, di situ ada temahak. Simpan permusuhan, di situ ada takabur. Kita rasa musuh kita semua tak betul belaka. Allah, ya. Jadi permusuhan adalah simpanan yang paling bahaya sekali. Bahaya. Jangan simpan permusuhan. Permusuhan ini bermula dengan apa? Su'udzan dengan kawan kita. Su'udzan dengan kawan kita, maka terbitlah permusuhan antara kita dengan dia, ya. Kalam-kalam yang beginilah yang menjadi minat bagi Imam Nawawi. Tukil kalam-kalam ulama. Tengok berapa banyak ditulis tukil. Berkata Imam Syafi'i, berkata Imam Syafi'i, berkata Imam Syafi'i. Setengah orang sekarang ni mengada-ngada, ya. Bukan setengah lah, segelintir. Sebetulnya anda sikit, anda tak banyak, anda tak majoriti pun. Kalau mendengar kita masuk ikut mazhab Syafi'i, macam aib gitu. Nanti ikut mazhab, nanti ikut mazhab. Nak tak ikut mazhab. Apa dia dengan Imam Nawawi punya level? Imam Nawawi dah begitu punya tinggi, mazhabnya Syafi'i. Imam Nawawi dah begitu tinggi punya respect dengan Imam Syafi'i. Setengah orang sekarang, segelintir orang yang sikit ni saja sebetulnya. Anda small, anda sikit, anda little, anda very few. Tapi anda pasal dia lantang dan pasal dia lancang, jadi macam banyak nampaknya. Ya, betulnya dia sikit saja. Sikit, baru berapa hari, kita dah berapa ribu tahun. Kita dah berapa ribu tahun. Dari Nabi Adam, Nabi Nuh kan ribu tahun namanya. Kau masih baru saja, kau sikit saja. Berani mengatakan dengan Syafi'i aja, inti mazhab Syafi'i. Macam aib begitu. Alamak. Tengok Imam Nawawi. Bukan kecil punya orang. Macam mana dia punya respect Imam Syafi'i. Bukan ambil ilmunya saja tahu, bukan ikut mazhabnya saja tahu. Buah pikiran cakap Imam Syafi'i pun ditukil. Menjadi inspirasi bagi diri dia. Akhlak dan adab. Berkata Imam Syafi'i rahimahullah ta'ala, sebaik-baik amal itu 3 perkara. Mengingati Allah, menolong kawan-kawan, dan orang lain tahu menghargaimu. Dan yang dimaksudkan oleh Imam Syafi'i di sini ialah sebahagian daripada sebaik-baik amalan. Sebaik-baik amalan, sebahagian daripada sebaik-baik amalan, 3 perkara. Senang aja. Kadang-kadang ulama ni dia tak payah konsep tahu. Apa yang dia teringat itu yang dicakapnya. Tapi dari cakapan yang simple gini, kita kupas boleh jadi mendalam maknanya. Mengingati Allah. Sebaik-baik perkara adalah mengingati Allah. Betul? Kalau ingat Allah, dikala engkau mewah, baik tak? Baik. Mengingat Allah dikala kamu susah, baik tak? Baik. Maka sebaik-baik perkara mengingati Allah senantiasa. Ingati Allah dikala kita lapang, kita ingat Allah. Jadi kita tak terlampau ingat harta kita, kemewahan kita. Jadi kita tak berpoya-poya, kita hanya ingat Allah. Kita hanya ingat Allah. Nanti Allah ingat kita dikala kita sempit. Dikala kita sempit, Allah ingat kita, maka kita tak ingat aku ni sempit, aku ni stres, aku ni tercepit. Aku ingat Allah, maka kesempitan kita dihandle oleh Allah Ta'ala. Manfaat. Jadi mengingati Allah, baik punya amal. Baik dalam sejahtera, baik dalam tak sejahtera, ingat Allah tu paling baik. Kemudian apa? Menolong kawan-kawan. Kenapa menolong kawan-kawan? Hadis Nabi ada menyebut, ya, setiap kita adalah ayalullah, tanggungan Allah. Dan sebaik-baik di kalangan tanggungan Allah yang paling manfaat terhadap ayalnya, terhadap tanggungannya. Kita ni semua hamba-hamba Allah Ta'ala, dicukupkan oleh Allah Ta'ala, dipenuhkan oleh Allah Ta'ala. Dan sebaik-baik manusia kalau dapat menjangkau kebaikannya kepada orang lain. Dapat menjangkau. Sebab itu apabila putus nyawa anak Adam meninggal saja, putus amalnya. Kecuali 3 perkara. Ketiga-tiga ni amalannya menjangkau kepada orang lain. Anak yang salih mendoakannya. Pasal dia ada anak, dan anak diajar untuk mendoakan dia. Ilmunya jadi. Dan apa yang diamalkan oleh anaknya, dapat pahalanya. Ilmu manfaat, dia menjangkau kepada orang. Maka orang on kan, dianya dah off, amalnya masih on. Dan juga sedekah jariah. Dan semua itu adalah amal-amal yang menjangkau kepada orang lebih baik daripada sendiri. Lepas tu orang banyak amal, tetapi tak dakwah, tak elok. Amal, tapi sampaikan apa yang dia ada, walau 1 ayat sekalipun, itu lebih baik. Kerana apa? Amal jangkau pada orang. Lepas tu menolong kawan-kawan. Menolong kawan-kawan di sini kita kena fahamlah. Menolong kawan-kawan dari sudut akidah. Menolong kawan-kawan, baik, menolong kawan-kawan is very general di sini. Am sekali. Paling baik tolong kawan apa? Bantu dia pindah. Paling lagi baik apa umpamanya? Bantu dia kenduri kahwin. Lagi baik apa? Bantu dia dalam finance, kewangan. Lagi baik apa? Bantu dia dalam iman.
Daripada serendah-rendahlah, tolong belikan dia ikan kering, pun bantu kawan juga. Sampai setinggi-tinggi, tolong sama-sama memperkukuhkan tauhid dan akidah. Jadi menolong kawan-kawan. Imam Syafi'i punya cakap macam simple saja, menolong kawan-kawan. Kita pun ingat tolong kawan angkatkan dia beg, tolong kawan-kawan apa rumah dia kena banjir, kita tolong bersihkan. Itu pun termasuk juga sampai to the very maximum of teach your friends, ajar agama. Sampai paling tinggi sekali, bawa kawan kau cinta kepada Rasulullah. Sampai paling tinggi, pelihara kawan kau punya keimanan pada Allah. Semua menolong kawan-kawan. Tapi cara Imam Syafi'i punya bawa secara santai saja, menolong kawan-kawan. Jadi ketika menolong kawan-kawan, macam antara kita dengan kawan kita, dia punya meaning of tolong kawan-kawan is very deep. Very deep and very high. Very deep and very high. Tak maaf ya, cakap-cakap tak tengok jam. Yang ketiga, orang lain tahu menghargai dirimu. Maksud orang lain menghargai dirimu ialah dia tak kacau engkau, sudahlah. Tak mesti dia puji kita, tak mesti dia opah kita. La nuridu minkum la nuridu minha jazaa'an wala syukura. Tidak kami memerlukan daripada amalan kami itu ganjaran dan juga ucap terima kasih daripada orang. Innama nut'imukum liwajhillahi la nuridu apa? La nuridu minkum jazaa'an wala syukura. Kami beri makan hanya kerana enggak akan wajah Allah, nak akan redha Allah. Tidak kami harap daripada kamu jazaa'an wala syukura, ganjaran dan juga ucap terima kasih. Tapi ini orang hargai dirimu, bermakna apa tahu? Orang tak kacau kau, sudahlah. Kalau tak nak orang kacau kita tu maknanya apa ya? Ada tak sampai orang boleh tak kacau kita? Dengan dia tak kacau kita je tu dia dah menghargai kita lah. Macam mana biar orang tak boleh kacau kita? Jangan campur orang. Kembali pada sendirian balik tu tadi. Jadi orang menghargaimu, iaitu tak kacau engkau. Menghargaimu, iaitu apa? Tak ajak engkau berkecimpung dengan dunia. Menghargaimu, tidak desak engkau supaya berkegiatan macam mereka. Bukan engkau sahaja. Menghargaimu, tidak mempengaruhi engkau. Bukan menghargaimu kasih kau opah, kasih kau apa tau. Biarkan kau. Menghargaimu sampai to the extent that kau tak payah pandang dia pun. Kemana? Menyepi diri balik semula macam tadi. Jadi kawan-kawan menghargai kita iaitu apa? Dia tidak sampai melalaikan kita, merosakkan kita. Baik. Ke-47 insya-Allah akan kita sambung pada pertemuan yang akan datang. Semoga Allah Taala merahmati kita, mengampunkan dosa kita, meridai kita senantiasa ya, memelihara kita dalam ketakwaan. Wallahu alam. Besok lusa kita tak tahu apa tuan-tuan ya. Nabi kita mengatakan kita dalam keadaan semakin gelap dan gelap. Ujian fitnah yang makin gelap makin gelap. Sekarang ini kita nampak macam kita bebas, boleh bergerak sana bergerak sini. Hakikatnya kita dalam gelap. Hakikatnya kita gerak dalam gelap. Kalau dalam gelap, gerak dalam suasana yang semakin gelap. Agaknya kalau tengah semakin gelap, sayugianya duduk diam-diam ke bergerak banyak? Duduk diam-diam. Duduk diam-diam, bukan makin kesana kemari ya. Hakikatnya sekarang kita dalam suasana yang semakin gelap. Ujian daripada Allah Subhanahu Wa Taala akan banyak dan bertalu-talu. Maka diamkanlah, kurangkanlah pergerakan kita. Bukan pergerakan fizikal saja, pergerakan idaman kita dan cita-cita kita dan hendak kita dan nafsu kita. Stay put. Renung kebesaran Allah Taala, takut pada Allah Subhanahu Wa Taala. Kita dalam ujian sekarang ini. Kita dalam ujian ya. Apa disebut oleh Rasulullah pasti akan datang. Dan kita tak tahu what's next, apa akan berlaku. Kita tak tahu apa akan berlaku. Tak semena-mena banjir. Tak semena-mena macam-macam perkara boleh berlaku. Dah dalam tempoh 2 tahun ini macam-macam perkara kita tengok yang kita tak jangka-jangka banyak berlaku ya. Berlindung dengan Allah Ta'ala. Apapun berlaku biar kita dalam pihak Allah Ta'ala. Kita dalam pemeliharaan Allah Ta'ala. Wallahu a'lam bissawab. Bismillahirrahmanirrahim. Wa akhiru da'wahum alhamdulillahi rabbil alamin. Sekian, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.